Pembangunan berlaku melibatkan satu proses pemindahan daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain yang dianggap dapat membawa kemajuan yang lebih baik. Pada tahun 1978 pula, Rogers mengatakan pembangunan merupakan satu proses yang mempunyai skop luas dan pelibatan merupakan kunci dalam proses perubahan masyarakat. Pada tahun 1990, David Corton mengatakan pembangunan sebagai proses yang memungkinkan anggota masyarakat meningkatkan keupayaan diri dan institusi dalam menggubal dan mengelola sumber bagi meningkatkan kualiti kehidupan yang bersesuaian dengan kehendak mereka secara sendiri, berterusan, adil dan secara menyeluruh. Perancangan pembangunan di Malaysia mempunyai 3 peringkat yang meliputi jangka panjang, sederhana dan pendek, iaitu seperti berikut. Model baru ekonomi pada tahun 2011 dan hingga 2020. Rangka rancangan jangka panjang ketiga OPP3 pada tahun 2001 hingga 2010. Wawasan 2020 iaitu pada tahun 1991 hingga 2020. Rangka rancangan jangka panjang kedua OPP2 pada tahun 1991 hingga 2000. Yang terakhir, rangka rancangan jangka panjang pertama OPP1 iaitu pada tahun 1971 hingga 1990. Rangka rancangan jangka panjang iaitu short formnya RRJP menetapkan teras dan strategi yang menyeluruh untuk mencapai sasaran di bawah agenda pembangunan negara dalam jangka masa panjang. Rancangan pembangunan 5 tahun seperti rancangan Malaysia ke-11 iaitu pada tahun 2016 hingga 2020. Kajian separuh penggal KSP bagi rancangan pembangunan 5 tahun. Rancangan jangka sederhana meliputi 5 tahun berdasarkan rangka kerja yang ditetapkan oleh RRJP. Ia merupakan dokumen utama untuk pelaksanaan program pembangunan kerajaan. Rancangan pembangunan 5 tahun menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi dan juga siling peruntukan untuk program pembangunan sektor awam. Di samping itu, ia juga menggariskan peranan sektor swasta. Kajian separuh penggal KSP bagi rancangan 5 tahun dilaksanakan di pertengahan tempoh 5 tahun. KSP bertujuan untuk menyemak semula prestasi pencapaian rancangan, dasar ekonomi makro dan sektoral serta membuat pelarasan semula strategi bagi mencapai semakan sasaran baru. Di bawah rancangan Malaysia ke-10, kaedah 2 tahun rolling plan diperkenalkan bagi membolehkan keutamaan program dan projek disemak berdasarkan keupayaan kewangan semasa agar lebih efektif. Seperti bajet tahunan, perancangan jangka pendek merupakan bajet tahunan yang disediakan oleh Kementerian Kewangan. Dasar dan strategi pelaksanaan tahunan adalah selari dengan perancangan jangka sederhana dan panjang. Penyediaan bajet tahunan mengambil kira pandangan semua pihak berkepentingan termasuk sektor swasta dan badan bukan kerajaan melalui dialog bajet. Peruntukan pembangunan tahunan disedia berdasarkan senarai program dan projek pembangunan yang telah diluluskan di bawah 2 tahun rolling plan. Pada fasa pembangunan iaitu sebelum merdeka, untuk kepentingan British, kesan daripada perindustrian yang memerlukan bahan mentah seperti biji timah dan getah. Kemasukan buruh asing dari selatan China dan selatan India bagi tujuan perekonomian. Wujud dualisme ekonomi, sektor ekonomi biji timah dan getah bertambah maju, manakala ekonomi yang dipinggirkan terus dalam keadaan tradisional. Corak pembangunan berdasarkan etnik dan perwilayah, iaitu atau dasar pecah dan perintah. Pada ketika itu, Melayu melakukan pertanian dan perikanan di kawasan luar bandar. Cina pula melakukan pelombongan dan peruncitan di bandar, manakala India melakukan getah dan pembangunan infrastruktur di luar bandar. Selepas merdeka, ia bersifat penyambungan dasar penjajahan. Ia masih memberi fokus kepada getah dan biji timah sebagai komoditi utama pasaran. Dari segi kemudahan, pembangunan adalah berkisar kepada penyebaran infrastruktur asas seperti jalan raya, jalan kereta api, elektrik dan air. Ia memberi penekanan dalam peningkatan dan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar, iaitu KPNK dan pendapatan per kapasita.
Dasar Ekonomi Baru DEB dilakukan pada tahun 1971 hingga 1990 yang dilakukan oleh Tun Abdul Razak. Dasar Pembangunan Nasional DPN iaitu pada tahun 1991 hingga tahun 2000 yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir. Dasar Wawasan Negara DWN iaitu pada tahun 2001 hingga 2010 yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir, dan juga Dasar Model Ekonomi Baru MEB yang dilakukan Datuk Seri Najib. Dasar Ekonomi Baru DEB iaitu pada tahun 1971 hingga 1990. Matlamatnya adalah mengurangkan dan seterusnya membasmi kemiskinan dengan menambahkan pendapatan dan memperbanyakkan pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum. Penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Langkah untuk mencapai matlamat ini adalah dengan menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan melalui teknik moden dan kemudahan yang lebih baik. Menambahkan juga peluang untuk menukar kegiatan yang mempunyai daya pengeluaran yang rendah kepada yang tinggi. Menyediakan perkhidmatan sosial secara percuma atau subsidi yang lebih meluas. Langkah untuk mencapai matlamat yang kedua untuk proses ini adalah pemodenan kehidupan desa dengan meninggikan daya pengeluaran dan mempertingkatkan serta mengimbangkan pertumbuhan kegiatan bandar. Mewujudkan juga masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Menambahkan bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan modal, memajukan negeri dan kawasan yang mundur. Dasar Pembangunan Nasional DPN iaitu pada tahun 1991 hingga tahun 2000. Matlamatnya adalah mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengagihan sumber yang saksama, mencapai pembangunan seimbangan bagi mewujudkan masyarakat bersatu padu. Langkah untuk mencapai matlamatnya adalah keseimbangan optimum antara matlamat pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan saksama, memastikan pembangunan seimbang bagi sektor-sektor utama ekonomi, mengurangkan ketidaksamaan dan keseimbangan sosial ekonomi, memperkukuhkan integrasi nasional dengan mengurangkan jurang ketidakseimbangan di antara negeri serta kawasan bandar dan desa, membangunkan juga sebuah masyarakat yang progresif. Dimensi-dimensi baru dalam DPN adalah yang pertama, membasmi kemiskinan mutlak di samping mengurangkan kemiskinan relatif. Yang kedua, mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera dalam sektor moden. Yang ketiga, mempertingkatkan peranan swasta dalam menyusun masyarakat. Pihak kerajaan pula akan membuat pemantauan menerusi dasar dan undang-undang. Yang keempat, membangunkan sumber manusia secara optimum. Yang kelima, menjadikan sains dan teknologi sebagai teras perancangan dan pembangunan. Dasar Wawasan Negara DWN iaitu pada tahun 2001 hingga 2010. Matlamatnya adalah mengukuhkan pembangunan sumber manusia bagi mewujudkan tenaga yang cekap, produktif dan berpengetahuan. Pengukuhan pelaburan dalam negeri di samping menarik pelabur asing dalam bidang strategik. Pembasmian kemiskinan dan pengurangan ketidakseimbangan inter dan intra-etnik serta wilayah. Memupuk perpaduan, menyemarakkan patriotisme, membina masyarakat bertolak ansur. Dimensi-dimensi baru dalam DWN ini adalah menjadikan sektor pertanian, pembuatan dan perkhidmatan lebih dinamik melalui penerapan pengetahuan yang tinggi, membasmi kemiskinan bandar dan pedalaman terutamanya etnik minoriti Sabah, Sarawak dan orang asli. Model Ekonomi Baru MEB iaitu yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib dilaksanakan melalui program transformasi ekonomi PTE, tonggak utama MEB. Yang pertama yang dilakukannya adalah Satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Yang kedua, program transformasi kerajaan PTK, 6 bidang keberhasilan utama NKRAS. Yang ketiga, program transformasi ekonomi PTE, 12 NKEAS dan 8 inisiatif pembaharuan strategik iaitu IPS. Model ekonomi baharu iaitu MEB. Yang keempat, Rancangan Malaysia ke-10. Untuk yang pertama bagi model ekonomi baru iaitu MEB, Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Ia bertujuan mengukuhkan hubungan dan kerjasama antara kaum di Malaysia.
Ia juga menuntut agar setiap pemimpin dan warga negara dapat memainkan peranan masing-masing dengan bijaksana dan adil. Seterusnya, program transformasi kerajaan iaitu PTK bertujuan mentransformasikan kerajaan serta meningkatkan kualiti hidup semua rakyat Malaysia. Objektifnya adalah untuk mentransformasikan sistem kerajaan agar menjadi lebih efektif dalam penyampaian perkhidmatan dan bertanggungjawab atas keberhasilan yang menjadi keutamaan kepada rakyat. Ia juga memacu Malaysia ke arah melahirkan masyarakat yang maju, bersatu padu dan saksama dengan standard kehidupan yang tinggi untuk semua. Yang ketiga, program transformasi ekonomi iaitu PTE. Usaha yang diyakini dapat membantu memacu Malaysia menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi yang inklusif dan mampan. Terdapat 12 bidang ekonomi utama negara iaitu NKEA, pertanian, perniagaan, pendidikan, elektrik dan elektronik, perkhidmatan kewangan, kesihatan, Greater KL and Lembah Kelang, minyak, gas dan tenaga, minyak sawit, komunikasi dan infrastruktur, pelancongan, perniagaan borong dan runcit. Terdapat 8 inisiatif pembaharuan strategik IPS. Ia menyubur kembali sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan. Ia juga membangunkan tenaga kerja berkualiti dan mengurangkan ketergantungan kepada pekerja asing. Ia juga mewujudkan ekonomi domestik yang berdaya saing, mengukuhkan sektor awam, tindakan afirmatif yang telus dan mesra pelanggan, membina infrastruktur berasaskan pengetahuan, meningkatkan sumber pertumbuhan dan memastikan kebolehmampanan pertumbuhan. Bagi yang keempat iaitu Rancangan Malaysia ke-10. Ia merangkumi aspirasi PTK dan MEB. Terdapat 5 teras strategik. Meningkatkan nilai tambah dalam ekonomi negara, meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi serta memupuk minda rakyat kelas pertama, menangani ketidaksamaan ekonomi yang wujud secara berterusan, meningkatkan tahap dan kemampuan kualiti hidup dan juga mengukuhkan keupayaan institusi dan pelaksanaan negara.